Premis berkunci seolah-olah tidak beroperasi. Namun lain ceritanya setelah diserbu. Apa dan kenapa segalanya terbongkar dalam 999 malam ini. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu lagi dalam program 999 edisi 18 Mac 2014. Saudara, gara-gara ketagih bahan terlarang, hasil titik peluh terbuang begitu sahaja. Ada pula yang sanggup menyorok pil-pil dadah di sudut dan juga ceruk kediaman rumah. Ikuti serbuan penagih pil kuda di Kota Baru, Kelantan baru-baru ini. Di Kelantan, penyeludupan di sepadan negara jiran dikatakan antara punca dadah jenis pil kuda mudah dimiliki. Rumah kosong dan terbengkalai sering digunakan sebagai lokasi bagi penagih berkumpul dan melepaskan giam. Sebiji pil kuda dijual dengan harga RM18 di sekitar daerah Kota Baru. Ternyata, dengan harga serendah itu, ia membuka ruang dan peluang untuk pengguna dadah membeli bahan terlarang itu. Menurut Ketua Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik Kota Baru, ASP Roslan Muhammad Yusof, kewarasan akal penagih akan terganggu akibat pengambilan bahan terlarang. Trend pendagihan dadah bukan sahaja tertumpu kepada golongan-golongan tertentu. Malahan ia juga melibatkan semua golongan, tidak kira sama ada golongan bangsawan, berpendidikan tinggi ataupun juana yang masih lagi di bangku sekolah. Ekoran itu, bahagian narkotik Kota Baru sentiasa membuat pemantauan dan operasi bagi membantras kegiatan pil kuda ini daripada berleluasa. 999 mengikuti satu operasi bersepadu dilakukan pasukan polis daerah Kota Baru bersama Balai Polis Ketereh dan Balai Polis Badang. Serbuan rumah ke rumah dilakukan sekitar kawasan Kot Lanas dan Ketereh. Tingkah laku mereka yang mencurigakan menyebabkan pihak polis terpaksa menggeledah rumah yang turut diduduki keluarga lelaki ini. Gara-gara memiliki 11 biji pil kuda, dua lelaki telah ditahan polis di rumahnya. Pagi ambil. Walaupun beberapa pil telah ditemui, dia masih cuba menyembunyikan sesuatu. Ada lagi tak? Ada lagi, jangan betul-betul. Saya makan tu je. Penagih yang berusia 31 tahun ini dipercayai menggunakan duit hasil titik peluh menoreh getah untuk membeli dadah seminggu sekali. Tak nak oyak. Dia tak ada rasa. Tapi jadi tahu payah nak oyak. Jadi itu semangat lah. Kurangnya pendedahan dan maklumat yang tepat antara punca mereka terjerumus ke dalam kancah berbahaya ini. Kalau kita lihat trend dulu pengambilan jenis dadah, heroin dan ganja dan sebagainya ini adalah akibat pengaruh kawan-kawan. Tetapi sebenarnya ini adalah faktor yang lapuk. Hasil serbuan 9 orang didapati positif dadah jenis metafetamin, manakala 2 daripadanya memiliki dadah. Kesemua suspek direman selama 4 hari untuk siasatan lanjut. Operasi ini berakhir jam 6 pagi. Alunan muzik sahaja nyata tidak memadai untuk mereka berhibur. Akibat pengambilan dadah berlebihan, 6 anak muda disahkan maut manakala 3 lagi kritikal ketika menghadiri karnival muzik di Stadium Bukit Jalil minggu lalu. Ikuti perincian insiden berkenaan. Sekurang-kurangnya 6 individu maut dalam satu insiden hitam ketika berlangsungnya sebuah konsert muzik antarabangsa pada 15 Mac lalu. Kejadian di Bukit Jalil itu turut menyebabkan 15 individu lain termasuk pelancong warga asing yang terpaksa dikejarkan ke hospital. Setakat ini kita percaya kematian yang disebabkan atas penggunaan dadah yang berlebihan. Pihak polis masih menunggu laporan daripada pihak toksologi untuk mengetahui apa yang sebenarnya menyebabkan kematian. Tetapi satu perkara yang nyata, kematian ini tidak disebabkan oleh stampede ataupun perilaku jenayah ataupun pergaduhan
ataupun apa-apa perkara yang kita boleh syaki adalah perkara-perkara yang foul play yang dilakukan oleh mana-mana pihak setakat ini. Siasatan masih diteruskan. Semua mangsa yang maut berusia di antara 19 dan 28 tahun. 6 mangsa maut pada hari kedua konsert yang diadakan di Bukit Jalil berlangsung dan punca kematian mereka dipercayai akibat pengambilan dadah secara berlebihan. Manakala 15 yang lain dibawa ke Universiti Malaya, Hospital Kuala Lumpur dan Hospital Universiti Kebangsaan Malaysia HUKM bagi mendapatkan rawatan lanjut. Konsert yang sepatutnya berlangsung selama 3 hari bermula 13 Mac lalu dikatakan telah disalahguna oleh individu tertentu untuk berhibur dalam pengaruh dadah. 9 tahun mengikuti konsert muzik tanpa pengetahuan keluarga, Nina berusia 27 tahun antara pengunjung terbabit. Nak try untuk nak tengok keadaan sebab suka muzik. So nak pergi lah. Memang kalau event tu memang ada lah orang akan ambil dadah. Nina turut mengaku terdapat segelintir pengunjung tegar yang tidak memikirkan bahana dadah. Meskipun mengakui kawalan yang ketat di setiap konsert, namun pengambilan dadah dalam kelompok penonton dipercayai dilakukan secara senyap. Kita faham ramai yang datang daripada luar negara dan sebagainya, tetapi hal-hal keselamatan dan juga ketenteraman awam yang boleh menjejaskan orang ramai lain yang datang, kita membuat satu keputusan iaitu pembatalan konsert itu adalah yang terbaik sekali. At the same time untuk kita menjalankan siasatan rapi as to what went wrong ataupun apa yang berlaku di konsert itu. Perkembangan terbaru, 3 lelaki warga asing telah dibenarkan keluar dari hospital dan selebihnya masih dirawat dan kini dilapor berada dalam keadaan stabil. Polis turut mengesyaki dadah yang digunakan telah dicampur dengan bahan lain. Setakat ini, 29 kes tangkapan telah dibuat ke atas pengunjung kerana penyalahgunaan dadah yang melibatkan 14 warga tempatan dan 15 warga asing. 15 daripada mereka telah dituduh dan 12 lagi diberi ikat jamin polis, manakala 2 lagi dibebaskan. menerima aduan yang mengatakan di Jalan Alur Bukit Bintang ni terdapatnya pemungut wang parkir haram, terutamanya pada waktu malam. Nak tahu betul ke tak apa kata kalau kita tinjau sekarang? Kurang seminit kami didatangi individu yang meminta bayaran parkir. Kena bayar ke? Kena bayar. Berapa? RM5. Sekali letak ke? Sekali letak lah, per entry. Memang sini semua kena bayar ke apa? Kita jaga malam. Kita jaga. Sampai pukul apa? Pagi sampai pukul. Oh, sampai pukul 3, 4 gitu? Boleh, kita ada. Kalau kita ambil duit, kita jaga lah. Kita jaga kawasan ni je, kecil je. Resit ada? COD. Hasil tinjauan, dia kemudian menghilangkan diri tanpa mempedulikan kenderaan yang diparkir. Dalam dia tak nak buka, tapi kita ada poster untuk ni, tengok. Ini ada orang juga tadi. Dia dah tahu tadi, automatik lah. Dia dah nampak kesan, escape route lah. Sekilas pandang ia kelihatan berkunci, namun seandainya ia ditutup atau tidak beroperasi, kenapa ada pelanggan yang keluar dan masuk? Ia seterusnya menjurus kepada persoalan apakah yang terdapat di dalam premis terbabit sehinggakan ia ada pengunjung yang tersendiri. Majlis Perbadaran Subang Jaya membongkar aktiviti haram di beberapa premis di Pusat Perdagangan Kendurara Puchong minggu lalu. Pintu magnetik premis berkunci dan dipercayai hanya pelanggan tetap sahaja dibekalkan kod nombor tertentu untuk masuk berjudi. Taktik licik itu digunakan segelintir pemilik premis pusat cyber haram berunsur perjudian untuk mengaburi mata pihak berkuasa. Namun hela itu ternyata gagal apabila premis tanpa lesen diserbu pasukan NPSJ jam 2 petang minggu lalu.
Kebetulan dia nampak dalam dia tak nak buka, tapi kita ada pose untuk ni. Tengok. Ini ada orang juga tadi. Nampak? Ada yang RM11. Melihat gerak-geri pihak berkuasa menerusi kamera litar tertutup CCTV, rata-rata kaki judi meloroskan diri melalui pintu belakang kedai bagi mengelak daripada dicekup. Dia dah tahu tadi, pasal kita tadi tidakkan daripada sebelah sana di blok A. Automatik lah dia dah nampak kesan. Ini salah satulah escape route nak melepaskan diri. Operasi yang diketuai Pengarah Jabatan Penguatkuasaan MPSJ, Major Muhammad Rasib Rasul turut membongkar muslihat mereka yang beroperasi di sebalik perniagaan lain. Mereka ni seolah-olah macam menjual makanan di sini, tapi ada satu pintu rahsia di sini yang sebenarnya adalah pusat judi online. Menurut pihak berkuasa, kebanyakan premis judi online sering bertopengkan kafe cyber dan pusat snooker. Penjaga sini? Ya. Boleh tengok itu punya lesen perniagaan. Lesen saya tak tahu, bos. Saya kerja saja. Penjaga kaunter warga asing berusia 37 tahun ini mendakwa tidak ramai pelanggan mengunjungi premis ini. Ekoran ia adalah premis baru. Ada orang menang tak? Sepanjang 2 bulan buka. Tak ada orang menang. Tak gaji, dia cuba main Tak ada. Saya tak pernah main. Pemilik premis juga dipercayai menyediakan tempat tinggal khas untuk pekerja mengawal perniagaan haram mereka sehingga awal pagi. Kunci dia mana kunci dia? Tak tahu lagi. Kita ni mesti simpan dalam barang kan? Ataupun ada orang tidur dalam? Ada ini dia. Kasih kunci, buka, cuba tengok. Selain menaruh nasib di atas talian, judi jackpot dan cabutan bertuah turut ditawarkan bagi menarik perhatian pelanggan untuk memenangi wang yang mencecah ribuan ringgit. Kalau hari ni main, kita buat lucky draw. Walaupun itu bukannya satu orang kata kita nak hasil, tapi kita nak mendidik. Dan kalau betul ataupun ada apa-apa, ikutlah syarat lesen untuk dipatuhi dan buka. Dan kalau buka pun, dapat lesen pun diluluskan, janganlah gunakan orang kata langgar syarat. Saya rasa tidak ada masalah lah kalau semua masyarakat setempat memberi kerjasama dan memberi tahu pasal kita ni keselamatan apa juga pun adalah bersama. Kita harap benda ni tidak akan berterusan dan kita sebagai enforcement khasnya MPJ, saya akan meneruskan dengan pendekatan-pendekatan yang lebih ni. Hasil operasi ini, 12 premis judi online diarah tutup serta-merta dan 223 set komputer dirampas kerana beroperasi tanpa lesen. Sorry, I cannot say anything from. Sorry, I cannot say anything. Indonesia. How you Indonesia? Itu antara kata-kata yang dilontarkan pendatang asing tanpa izin apabila diajukan soalan mengenai dokumen diri perjalanannya. Mungkin kerana tahu dirinya terperangkap dalam serbuan immigration, dia mula mencari alasan. I'm not working. I stay here only, yeah. Stay here. Yeah. Cubaan berdalih wanita warga asing ini nyata tidak berhasil apabila dia ditahan kerana disyaki bekerja di sebuah premis pusat kecantikan. Operasi bersepadu yang diketuai Timbalan Ketua Polis Daerah Dangwangi DSPM Gunalan bersama beberapa agensi penguatkuasa ini berjaya menahan 81 warga asing kerana pelbagai kesalahan imigresen. Melalui pemeriksaan sistem biometrik, majoriti yang ditahan tidak memiliki dokumen perjalanan diri yang sah. Ini you mana you angkat? Ini company buat sama you. Ya. Berapa you bayar ini? Ini bayar 2,500. Pertama kali bayar 4,400. Semua jadi 7,000 lah. Tengok sekarang muka you ni macam ini betul muka punya ini macam ya. Ini stiker palsu, ini pas palsu.
Berdasarkan aduan orang awam dan risikan pihak berkuasa, beberapa kawasan sekitar Jalan Bukit Bintang yang disyaki menjadi tumpuan parti diperiksa secara rambang bagi membendung kehadiran mereka. When you came Malaysia, make sure original passport you bring together. Yes, every time. Hasil pemantauan pada hari sama mendapati beberapa gerai menjual barangan tiruan dimonopoli pekerja warga asing. Namun kehadiran pihak berkuasa di Bukit Bintang seakan-akan telah diketahui lebih awal. Kesemua premis berkenaan dilihat beroperasi tanpa pekerja atau penjaga. Walau bagaimanapun, 5 premis termasuk pelbagai barangan tiruan disita pihak Kementerian Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi dan Kepenggunaan KPDNKK. Operasi selama 5 jam itu berakhir pada jam 11 malam. Semua mereka yang ditahan dibawa ke IPD Dangwangi untuk tindakan lanjut. Siasatan dilakukan mengikut Akta Immigration 1959 Palang 63. Mahkamah Seksyen Kuala Lumpur telah menjatuhkan hukuman penjara 12 tahun terhadap tertuduh seorang mekanik berusia 27 tahun yang didapati bersalah atas 2 pertuduhan di bawah Seksyen 307 Kanun Kesesaan kerana melakukan cubaan membunuh. Hakim Ahmad Bacir menjatuhkan hukuman setelah tertuduh mengaku bersalah melakukan cubaan bunuh terhadap 3 mangsa iaitu Saliza Saidin, Nur Iris Kalisha yang berusia 2 tahun dan Nur Dia Shazriana yang berusia 2 bulan ketika pembicaraan kes terbabit dibaca semalam. Kejadian pada 21 Januari lalu berlaku ketika tertuduh yang dibawa pengaruh dadah membakar bilik mangsa bekas kekasihnya Saliza di Setapak Jaya sehingga turut mengakibatkan Nur Iris Kalisha mengalami kecederaan. Timbalan Pendakwa Raya Nur Razli Muhammad Yusof menegaskan tertuduh melakukan kesalahan dengan niat meskipun sedar kehadiran mangsa yang masih kecil tidak mampu menyelamatkan diri. Hakim menetapkan hukuman penjara 12 tahun bagi setiap pertuduhan dan hukuman dijalankan serentak bermula dari tarikh tertuduh ditangkap pada 22 Januari 2014. Seorang bekas banduan dijatuhkan hukuman penjara 30 tahun dan 3 sebatan selepas mengaku bersalah terhadap 1 tuduhan merogol dan 2 tuduhan merompak di Mahkamah Seksyen Ampang Jumaat lalu. Tertuduh mengaku merogol mangsa yang berusia 22 tahun di Pasar Keramat pada jam 5.10 pagi 25 Jun 2013. Dia juga turut mengaku merompak sebuah kereta, motosikal, telefon bimbit, jam tangan serta barang kemas milik 2 individu lain di Taman Keramat pada 24 Jun lalu. Sementara itu, di Mahkamah Magistrate Kota Baru, seorang penganggur dihukum penjara 21 bulan setelah mengaku bersalah mengugut ibu dan kakaknya dengan menggunakan sebilah pisau. Tertuduh yang berada dalam keadaan mabuk ketika kejadian mengamuk di rumahnya di Jalan Teleport sebelum pergi ke dapur dan menyalakan api untuk membakar rumah jirannya pada 12 Mac lalu. Magistrate Muhammad Isa Muhammad menetapkan hukuman bermula dari tarikh tertuduh ditangkap iaitu pada tarikh kejadian. Seorang petugas media asing dilapor kehilangan wang tunai RM15,000 dan pasport selepas beg sandang miliknya dicuri. Kamera litar tertutup merakamkan imej suspek yang kelihatan duduk di sofa hotel dan cuba menukar begnya dengan beg milik mangsa. Suspek berjaya membawa beg berkenaan dan beredar dari hotel. Laporan polis dibuat di Ibu Pejabat Polis Daerah Putrajaya. Ditikam bertubi-tubi di bahagian tangan kiri dan leher di depan sebuah hotel di Ibu Negara. Mangsa seorang lelaki dipercayai diserang oleh suspek yang memakai topik ledar. Mangsa rebah di depan kaki 5 premis sebelum disahkan mati. Mangsa M. Mugundan, 28 tahun dan berasal dari Mantin Negeri Sembilan. Kes diklasifikasikan mengikut Seksyen 302 Kanun Kesiksaan kerana kesalahan membunuh. $59 warga asing termasuk 8 wanita ditahan di sebuah tapak pembinaan mukim air panas. Mereka ditahan mengikut Seksyen 6/1/C Akta Immigration 1999 Palang 63 kerana masuk dan tinggal di negara ini tanpa pas atau permit sah. Mereka dibawa ke depo tahanan Macap Umbu, Alur Gajah untuk siasatan lanjut. Manakala majikan yang melindungi mereka kini sedang diburu.
Wanita warga asing cuba menyorok di bawah katil dan ada juga yang bersembunyi di atas bumbung pusat urut di Taman Nusa Bestari, Johor Bahru. Akibat tidak memiliki pasport dan menyalahguna pasport sosial, 16 wanita warga asing ditahan. Siasatan awal mendapati kesemua wanita warga asing itu dibawa masuk ke negara ini untuk bekerja di pusat urut yang turut menawarkan urutan batin dan khidmat seks. Turut ditahan 3 lelaki penjaga premis. Sebuah buah kenderaan pacuan 4 roda bernilai 1.9 juta ringgit dirampas polis selepas menahan 2 lelaki yang juga anggota sindiket curi kenderaan dalam Ops Lejang Mega. Suspek telah menyeludup keluar 22 kenderaan curi ke Dubai sejak tahun lalu. Kedua-dua suspek ditahan bersama 2 wanita yang dipercayai teman wanita mereka. Suspek juga membawa polis ke Pelabuhan Kelang dan merampas 2 kontena yang mengandungi 6 kenderaan pacuan 4 roda yang siap untuk diseludup ke luar negara. Dipercayai mengalami masalah mental, seorang lelaki cuba melarikan bas henti-henti metro. Namun bas yang dipandunya merempuk beberapa kenderaan di Jalan Langkawi Setapak Ibu Negara. Ketika kejadian, pemandu bas meletak kenderaan itu di tepi jalan dipercayai kerana mengalami kerosakan. Namun suspek masuk ke dalam bas dan terus memecut laju. Suspek dikejar oleh orang awam dan dapat ditahan kira-kira 100 meter dari tempat kejadian. Insiden terbaru di Bukit Jalil nyata mengejutkan pelbagai pihak. Harapan 999 agar ia dijadikan iktibar oleh ibu bapa agar terus memantau kegiatan anak-anak. Dan ingat, sebarang perlakuan jenayah hanya akan membawa padah. Dan seperti biasa, sebarang perkongsian maklumat boleh dilakukan melalui laman Facebook kami seperti yang tertera. Dan saya Haji Hussein mewakili tim penerbitan 999. Assalamualaikum dan salam.